Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan sambung pelajaran sains semester 1 tahun 1 Sijil Vocational Malaysia bersama saya Cikgu Faradila. Baiklah kelas, pada hari ini kita akan mempelajari topik yang ketiga iaitu teknik mengukur parameter kesihatan badan. Dan kita akan mempelajari subtopik yang terakhir sekali dalam bab ini iaitu 3.4 indeks jisim badan. Di akhir pembelajaran, murid boleh mengira dan menentukan indeks jisim badan serta menginterpretasi indeks jisim badan dan membuat keputusan mengenai tindakan yang perlu diambil. Anak murid sekalian, pernahkah anda membandingkan jisim badan dan juga ketinggian anda bersama dengan rakan-rakan atau ahli keluarga yang terdekat? Jika pernah, apakah maklumat yang anda perolehi jika anda mengetahui jisim badan dan juga ketinggian anda? Ya, betul. Sekiranya anda mempunyai kedua-dua maklumat ini, anda boleh mengetahui sama ada anda tergolong daripada golongan yang mempunyai masalah jisim badan ataupun tidak. Bagaimana caranya? Jom kita belajar. Anak murid sekalian, apakah itu indeks jisim badan? Indeks jisim badan atau lebih dikenali sebagai BMI dalam bahasa Inggerisnya, Body Mass Index, ialah ukuran jisim badan berbanding dengan ketinggian. BMI boleh diukur dengan menggunakan formula BMI sama dengan jisim badan dalam kilogram bahagi ketinggian kuasa 2 dalam meter kuasa 2 ataupun ketinggian darab ketinggian. Apakah kepentingan untuk mengetahui BMI? BMI adalah salah satu cara untuk menentukan sama ada kita mengalami masalah jisim badan ataupun tidak. Dengan mengetahui BMI, kita boleh menentukan sama ada anda tergolong dalam golongan individu yang mengalami masalah jisim badan berlebihan, normal ataupun kurang jisim badan berdasarkan carta indeks jisim badan. Adalah carta indeks jisim badan. BMI yang kurang daripada 18.5 dikategorikan sebagai kurang jisim badan. Manakala julat 18.5 hingga 24.9 dikategorikan jisim badan unggul. Seterusnya, individu yang mempunyai BMI 25.0 hingga 29.9 dikategorikan sebagai berlebihan jisim badan dan jisim badan BMI 30.0 atau lebih dikategorikan sebagai obes. Mari kita kira dan tentukan indeks jisim badan. Pak Jalal mempunyai jisim badan 80 kg dan berketinggian 1.75 meter. Berapakah indeks jisim badan Pak Jalal? BMI untuk Pak Jalal iaitu 26.1 kg per meter negatif 2. Berdasarkan carta indeks jisim badan, kita boleh kategorikan Pak Jalal sebagai berlebihan jisim badan. Kita cuba lagi sekali. Puan Bella mempunyai jisim badan sebanyak 65 kg dan berketinggian 1.78 meter. Berapakah indeks jisim badan Puan Bella? BMI Puan Bella adalah 65 kg bahagi 1.78 meter darab 1.78 meter. Pada akhirnya, kita akan mendapati indeks jisim badan Puan Bella ialah 20.5 kg per meter negatif 2. Berdasarkan carta indeks jisim badan, kita boleh kategorikan Puan Bella mempunyai jisim badan yang unggul. Setelah kita kira dan tentukan indeks jisim badan, kita boleh menginterpretasi indeks jisim badan tersebut.
sama ada mempunyai jisim badan berlebihan atau kurang jisim badan. Anak murid sekalian, apakah risiko sekiranya seseorang individu tersebut mempunyai jisim badan berlebihan? Mengikut kajian, individu yang mempunyai jisim badan berlebihan terdedah kepada risiko kesihatan, antaranya serangan jantung, tekanan darah tinggi, diabetes mellitus atau kencing manis, serta komplikasi sendi dan juga tulang. Seterusnya, apakah risiko sekiranya seseorang individu tersebut mempunyai kurang jisim badan? Individu tersebut terdedah kepada penyakit jantung, anemia, kemurungan, keletihan dan juga penurunan daya badan melawan penyakit. Mencapai dan mengekalkan jisim badan yang unggul boleh membantu kita untuk mengelakkan penyakit-penyakit yang tidak diingini. Bagaimanakah cara untuk menambah jisim badan? Yang pertama, mengamalkan pemakanan yang sihat dan seimbang berpandukan Piramid Makanan Malaysia dan Pinggan Sihat Malaysia. Seterusnya, makan mengikut waktu yang ditetapkan, ambil snack yang padat dengan nutrien bagi menambah kalori dan makan makanan yang berkhasiat lebih daripada biasa. Bagaimana cara untuk menurunkan jisim badan? Yang pertama, kita boleh tetapkan sasaran yang realistik seperti menurunkan 0.5 kilogram dalam masa seminggu. Seterusnya, pantau dan rekod jisim badan anda seminggu sekali. Seterusnya, kita juga boleh makan makanan yang sihat secara sederhana berdasarkan Piramid Makanan Malaysia dan Pinggan Sihat Malaysia. Selain daripada itu, kita boleh buat beberapa perubahan dalam cara permakanan anda seperti mengubah cara penyediaan makanan daripada bergoreng kepada bakar, kukus ataupun rebus. Seterusnya, kurangkan atau elakkan makanan yang tinggi kandungan gula serta lemak. Lakukan senaman sederhana seperti berjalan laju, berbasikal dan berenang sekurang-kurangnya 30 minit 3 hari seminggu. Jangan lupa dapatkan sokongan daripada orang yang rapat dengan anda. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, jom kita uji minda. Soalan yang pertama, apakah maksud indeks jisim badan? Jawapannya, indeks jisim badan atau lebih dikenali sebagai BMI, Body Mass Index, ialah ukuran jisim badan berbanding ketinggian. Seterusnya, soalan yang kedua. Jika anda mempunyai BMI 17, dalam kategori manakah anda dikelaskan? Ya, untuk BMI 17, anda dikategorikan dalam kategori kurang jisim badan. Soalan yang ketiga. Apakah risiko sekiranya anda mengalami obesiti? Obesiti boleh meningkatkan risiko untuk mendapat penyakit yang serius seperti serangan jantung, tekanan darah tinggi, diabetes mellitus atau kencing manis dan komplikasi sendi dan juga tulang. Itu sahaja. Bertemu lagi kita dalam sesi pembelajaran yang akan datang. Assalamualaikum dan terima kasih.